Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Fathul Qarib, yang mana kita sedang berada dalam bab faraid dan wasiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian ini, dan insya-Allah Allah menjadikan sebab yang mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita zahir dan batin, dan Allah mengabulkan segala hajat, dan selamatkan kita daripada segala bala, bencana, daripada segala wabak, dan memberikan kepada kita kefahaman dalam agama dan taufik dan hidayah, dan matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita masuk kepada kitab, mungkin ini saya ringkaskan apa yang kita telah membicarakan dalam bab ini faraid ini sebelum ini. Maka selepas kita membicarakan pendahuluan dalam bab faraid dan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam surah An-Nisa sebagai misal, menerangkan tentang pembahagian bagi bahagian ini ahli waris ini masing-masing. Kita membicarakan ahli waris daripada wanita, ahli waris ini daripada lelaki, dan penulis ini membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan asabah pada awalnya, pada pengajian kita yang selepas dan selepas. Dan kita telah memahami bahawasanya asabah terbagi kepada 3 bahagian. Kita ada asabah bin nafs, dan yang kedua kita ada asabah bil ghair, dan yang ketiga kita ada asabah ma'al ghair. Maka asabah ini bin nafs balik ini kepada ahli waris ini lelaki, seperti anak lelaki dan bapa, begitu juga dengan datuk dan adik-beradik lelaki, dan juga pakcik. Dan kita ikut kepada turutan, diberikan kedepanan ini kepada bunuah, yakni anak lelaki. Selepas itu baru kita ada ubuwah, dan selepas itu ukhuwah, dan selepas itu umumah. Ini kita ikut kepada apa kita mengatakan perkara ini. Kalau sekiranya di dalam masalah ada anak lelaki, maka anak lelaki menjadi asabah. Kalau sekiranya anak lelaki ini tidak ada, bapa ada, maka bapa menjadi asabah. Kalau sekiranya ada adik-beradik lelaki sahaja, maka adik-beradik lelaki ini menjadi asabah. Ini maksudnya mereka mengambil yang baki. Kalau sekiranya di dalam masalah tidak ada anak lelaki, tidak ada bapa, tidak ada adik-beradik lelaki, tapi ada pakcik. Pakcik ini dimasukkan di sini adalah pakcik sebelah bapa, bukan pakcik ini sebelah mak. Maka dia adalah asabah. Kalau dia tidak ada, misal anak kepada pakcik, yakni menjadi asabah dan sebagainya. Ini adalah asabah ini bin nafs, ini maksudnya dia mengambil yang baki. Dia mengambil yang baki. Selepas itu kita ada asabah bil ghair, yakni apabila ada lelaki dan ada wanita, seperti ada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, maka yang baki mereka kongsi. 1 bahagian diberikan kepada perempuan, 2 bahagian diberikan kepada lelaki. Sebagai misal, kalau sekiranya seorang ini meninggal dunia dan dia meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, maka anak lelaki mendapat 2 bahagian, anak perempuan mendapat 1 bahagian. Begitu juga kalau dia meninggal dunia dan dia meninggalkan misalan adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan misalnya, maka lelaki mendapat 2 bahagian, perempuan mendapat 1 bahagian. Ini adalah asabah bil ghair. Asabah bil ghair, yakni dia asabah bersama yang lain, yakni ada lelaki dan ada wanita, disebabkan mereka semua adalah ahli waris dan 1 darajat, maka mereka mengkongsi apa yang baki. Ini dimasukkan dengan asabah bil ghair. Manakala asabah bin nafs, dia adalah apa yang diambil oleh ahli waris ini lelaki yang bagi dirinya. Selepas itu kita ada asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair kalau sekiranya dalam masalah misalnya kita ada anak perempuan dan kakak perempuan, dan kakak anak perempuan dan kakak, maka mereka juga dikirakan sebagai asabah. Ini adalah asabah ma'al ghair. Dia mengambil yang baki daripada apa yang tinggal.
Selepas itu penulis membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan ashabul furud. Jadi kita ada asabah dengan kita ada ashabul furud. Asabah ini adalah mereka-mereka yang mengambil yang baki daripada harta yang ada selepas diberikan kepada ashabul furud. Yang dimaksudkan dengan ashabul furud adalah mereka-mereka yang diberikan bahagian yang tertentu dalam Al-Quranul Karim. Dan mereka ada terbagi yang kepada 6 bahagian. Yang ini pertama, kita telah membicarakan sebahagian daripadanya dalam pengajian kita yang sebelum ini. Jadi pertama sekali kita ada separuh. Selepas itu yang ini kita ada 1/4. Selepas itu kita ada 1/3, 2/3, 1/6, dan kita ada yang ini 1/8. Maka ini semua kita mengatakan furudul muqaddarah, bahagian-bahagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pengajian yang difaraid kita dalam kitab Fathul Karim sedang membicarakan ini tentang ashabul furud. Jadi kali yang terakhir saya menunjukkan carta ini. Sekejap ya. Terlihat ini di sini. Jadi insyaAllah apa yang saya akan lakukan, saya akan terangkan kembali di mana ini kita sedang ini berada. Kita dalam kitab ini Fathul Karim. Mungkin kita balik kepada kitab sekejap ya. Kembali ini kepada kitab Fathul Karim. Kita sedang ini membicarakan ini tentang bahagian-bahagiannya. Kita sedang ini membicarakan ini tentang ini bahagian. Sebagai misal ya, pada kali yang lepas kita mengatakan kita mula dengan apa yang disebutkan ini oleh penulis. Dia memulakannya dengan an-nisf. Sebelum itu dia mengatakan bahagian-bahagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim ada 6. Dia mengatakan ada 6. Kita merajaah sedikit insya-Allah. Dia mengatakan bahagian-bahagian yang disebut dalam Al-Quran ada 6. Apa yang 6-nya? Pertama sekali an-nisf. An-nisf adalah separuh. Selepas itu ar-rubu', 1/4. As-sumun 1/8, sulusan 2/3, as-sulus 1/3, as-sudus 1/6. Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang menjadi pembahasan dalam ilmu faraid. Dan selepas itu ini penulis ini dia menerangkan siapa yang mendapatkan separuh, siapa yang mendapatkan 1/4, siapa yang mendapatkan 1/8 dan sebagainya. Jadi di bawah separuh ini ada berapa orang yang mendapatkan separuh. Dia mengatakan fanisfu fardu khamsah. Yang separuh yang ni 5 orang ini mendapatkannya. Pertama sekali al-bint, yang anak perempuan. Lepas tu bintul ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki. Idzan farad kullum minhuma an zakarin yu'assibuha. Yakni kalau sekiranya seorang meninggal dunia, dia meninggalkan satu anak perempuan tanpa ada adik-beradik lelaki misalan, maka dia mendapatkan separuh. Sama juga dengan cucu perempuan daripada anak lelaki misalan. Seseorang meninggal dunia meninggalkan cucu perempuan ini misalnya daripada anak lelaki, dia juga mendapatkan separuh. Kalau sekiranya ini dia hanya seseorang saja yang ada. Nanti insyaAllah kita akan balik kepada carta tadi dan kita akan lihat lagi keadaan kalau sekiranya lebih daripada seorang. Wal ukhtani minal ab wal dan begitu juga kakak kandung ya daripada ibu dan bapa. Kakak kandung yang mendapatkan separuh. Kalau sekiranya yang ini dia seorang diri. Wal ukhtani minal ab sama juga. Kakak ini sebelah bapa juga ini mendapatkan separuh kalau sekiranya tidak ada lelaki ini yang melakukan asabah bersamanya. Selepas itu separuh juga diberikan kepada suami az-zauj kalau sekiranya dia tidak ada anak lelaki ataupun anak perempuan, ataupun yang ni cucu, maka dia mendapatkan separuh. Jadi ini adalah 5 orang. Jadi siapa yang 5? Pertama sekali kita ada anak perempuan, kedua kita ada cucu perempuan, ketiga kita ada kakak kandung, keempat kita ada kakak sebelah bapa, dan yang kelima adalah suami. Jadi ini 5 orang ini yang mendapatkan separuh dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis. Selepas itu dia membicarakan tentang 1/4. 1/4 dia mengatakan berapa orang ini mendapati. Dia mengatakan fardu isnain. Jadi 1/4 ini yang mendapatnya ada 2 orang. Pertama sekali adalah suami, az-zauj ma'al walad, dia ada anak misalnya, ataupun yang ini cucu. Jadi kalau sekiranya seorang yang meninggal dunia, isteri meninggal dunia dan suami yang mewarisinya, dan ada yang ini anak,
maka dia akan mendapatkan 1/4. Dia tidak mendapatkan separuh. Separuh ini apabila ini tidak ada anak. Jadi dia mendapatkan 1/4. Wa huwa fardu zaujah. 1/4 ini adalah bahagian bagi zaujah juga. Yang ini zaujah, yang ini isteri kalau sekiranya suami meninggal dunia, ataupun isteri ini ramai zaujat. Yang ini penulis mengatakan satu orang ini meninggal dunia dan meninggalkan 4 isteri dan tidak ada anak sama sekali. Tidak ada anak yang ini sama sekali. Maka semua yang ini isteri itu mewarisi 1/4. Ini maksudnya mereka kongsi 1/4. Jadi kalau satu isteri dia mendapat 1/4, dua isteri yang mereka kongsi yang 1/4. Ini yang dimaksudkan, dia mengatakan fardu zaujati wa zaujat ma'ada min waladi aw waladil ibn. Kalau sekiranya yakni tidak ada anak lelaki, tidak ada anak sama lelaki ataupun perempuan, ataupun yakni cucu daripada anak lelaki. Dari isteri mendapatkan yakni 1/4. Selepas itu kita ada wasumun. Sumun 1/8. Dia adalah bahagian bagi isteri ataupun isteri kalau sekiranya ada anak, yakni suami yang ini ada anak ini misalan, sama ada anak lelaki ke ataupun anak perempuan ini misalan, dan dia meninggal dunia dan dia meninggalkan isteri, maka isteri mendapatkan 1/8 disebabkan yang ini dia ada orang yang meninggal ini ada anak. Kalau dia tidak ada anak, maka isteri mendapatkan 1/4. Jadi ini yang disebutkan. Selepas itu beliau mengatakan wasulusan. Yang seterusnya adalah 2/3. Jadi dia mengatakan 2/3 ini adalah bahagian bagi 4 orang. Pertama sekali al-bintain. Kalau sekiranya seorang meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan, dia meninggalkan 2 anak perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3. Mereka mendapat 2/3 sulusan. Ataupun dia meninggalkan 2 cucu perempuan daripada anak lelaki, bintai ibn, sama juga mereka kongsi yang ini 2/3. Wal ukhtaini minal abi wal seorang meninggal dunia, dia meninggalkan 2 kakak kandung, maka mereka juga mendapatkan 2/3. Wal ukhtaini minal ab, sama juga ini kalau sekiranya seorang meninggal dunia, dia meninggalkan 2 kakak sebapa, maka mereka akan kongsi 2/3. Jadi kita lihat apa yang memudahkan kita kalau kita nak hafal ya. Dia begini. Kita ambil separuh, nisf. Separuh ada berapa orang? 5 orang. Pertama sekali kita ada suami. Selepas itu yang ini kita ada anak perempuan, cucu perempuan. Selepas itu kita ada kakak kandung, dan kita ada kakak ini sebapa. Kita tolak satu, kita tolak ini suami. Jadi kita dapat berapa? 4. Tiap-tiap daripada 4 ini, kalau ada lebih daripada 1, maka mereka mewarisi 2/3. Jadi seperti mana kita mengatakan seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan 2 anak perempuan. Jadi sekarang ini dapat 2/3. Betul ke tidak? Satu orang ini meninggal dunia, dia meninggalkan 2 cucu perempuan, maka 2 cucu perempuan kongsi 2/3. Dia meninggalkan 2 kakak kandung, kongsi 2/3. Dia meninggalkan 2 kakak sebapa, kongsi ini 2/3. Jadi untuk kita senang ini, untuk kita hafal, kita balik ini kepada separuh, kita tolak ini suami, yang baki ini yang 4. Kalau sekiranya lebih daripada 1, maka mereka akan mewarisi 2/3. Tapi kalau sekiranya mereka seorang, mereka hanya mewarisi separuh. Nah, itu cara ini kalau kita nak menghafalnya. Nah, ini adalah di mata ni Abu Syuja' ya. Sekarang ini kita balik ini kepada, tapi ini semua saya telah membicarakan ini pada pengajian kita yang lepas. Jadi saya rasa tak perlu untuk saya nak ulang ya. Ini saya rasa tidak ada masalah ini, insya-Allah. Baik. Pengajian kita pada hari ini akan bermula di sini. Penulis ini mengatakan was-sulus. Ini yang kita telah sampai kepadanya. Penulis ini mengatakan yang mewarisi 1/3. Ada 2 orang. Pertama sekali idza lam tuhjab, yakni ibu yang mewarisi 1/3. Kalau sekiranya dia tidak dihijabkan. Apa maksud ini tidak dihijabkan? Ini dia mengatakan wa hadza idza lam yakunil mayyit walad. Yakni kalau sekiranya seorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, maka ibu mendapatkan 1/3. Tapi kalau sekiranya ada anak lelaki ataupun anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/6. Nanti juga akan disebutkan. Selepas itu ini beliau mengatakan
au isnani minal ikhwati awil akhawat. Jadi yang pertama sekali, kalau dia tidak meninggalkan anak, syarat ini yang kedua adalah dia tidak ada adik-beradik daripada si mati yang ada. Tidak ada adik-beradik yang si mati, yakni lebih daripada satu. Ini adalah syarat ini yang kedua. Jadi dia mengatakan sama ada adik-beradik kandung ataupun yakni adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu. Kalau sekiranya seorang yakni meninggal dunia, dan meninggalkan seorang ibu dan dua adik-beradik yakni sekandung yakni misalnya, maka ibu tidak mewarisi 1/3. Kalau dia meninggalkan misalnya dua adik-beradik seibu juga, ibu tidak mewarisi 1/3, ataupun dua adik-beradik yakni sebapa. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi syarat ini yang pertama, dia tidak meninggalkan anak, si mati tidak meninggalkan anak. Syarat yang kedua, dia tidak ada adik-beradik lebih daripada satu. Selepas itu ini dia mengatakan wa huwa ay asulus lil isnaini fasa'idan minal ikhwati wal akhawat min waladil Golongan ini yang kedua yang mewarisi 1/3 adalah kalau sekiranya seorang meninggal dunia meninggalkan adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu lebih daripada satu, dua dan lebih. Sama ada mereka lelaki ataupun perempuan, maka mereka akan kongsi 1/3. Mereka akan kongsi yang ini 1/3. Jadi penulis ini mengatakan zukuran kanu au inasan au khunasa. Sama ada mereka lelaki ataupun perempuan ataupun khunsa. Ataupun ini khunsa adalah seorang yang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Awil ba'du kada wal ba'du kada. Ataupun sebahagian yang lelaki, sebahagian yang perempuan, ataupun yang campur, yang ada lelaki, ada perempuan, ada khunsa, maka mereka semua kongsi yang ini 1/3. Jadi bagi 1/3 kita ada yang ini dua orang. Yang ini pertama sekali adalah ibu mendapat 1/3. Yang kedua adalah adik-beradik seibu. Adik-beradik yang ini seibu, yang ini kongsi yang ini 1/3. Kalau sekiranya mereka lebih daripada satu. Selepas itu ini beliau mengatakan wasudus fardu sab'ah. Bagi 1/6, 6 ini golongan ini mendapat bahagian ini 1/6. Yang pertama sekali ma'al walad. Kalau sekiranya seorang meninggal dunia, meninggalkan ibu dan juga meninggalkan anak misalan, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan ini misalan, maka ibu yang ini mendapatkan 1/6. Dia tidak dapat 1/3. Sebab tadi kita mengatakan dia mendapatkan 1/3 kalau sekiranya yakni dia tidak ada anak. Tapi kalau sekiranya ada anak, yakni si mati yang ini maksudnya, si mati yang ini ada anak, maka ibunya mendapat 1/6, ini dia tidak mendapat ini 1/3. Jadi ini adalah syarat ini yang pertama, dia tidak ada anak. Walaupun yang ini cucu yang ini daripada anak lelaki, sama ada anak si mati ataupun anak yang ini bagi anak lelaki yang ini si mati. Syarat yang kedua, awi isnaini fasa'idan minal ikhwati wal akhawat. Yang ataupun yang ini dia tidak ada dua dan lebih daripada adik-beradik yang ini si mati. Daripada adik-beradik yang ini si mati. Yang ini seperti mana tadi kita mengatakan yang ini berkenaan dengan adik-beradik si mati tadi. Kalau sekiranya seorang ini meninggal dunia, yang ini misalnya dia meninggalkan ibu dan dia meninggalkan 3 yang ini adik-beradik yang ini misalnya, maka yang ini ibu yang ini mendapatkan yang ini 1/6. Dan penulis ini mengatakan wala farqa bainal asyiqa wa ghairihim, dan tidak ada beza ini di antara adik-beradik kandung dengan selain daripada adik-beradik kandung. Wala baina kaunil ba'di kada wal ba'di kada, dan juga tidak ada perbezaan kalau sekiranya misalnya kita ada sebahagian daripada mereka adik-beradik kandung, sebahagian daripada mereka adik-beradik sebapa, sebahagian daripada mereka adik-beradik ini seibu. Yakni kalau sekiranya adik-beradik dikirakan adik-beradik 2 ini dan lebih, maka menyebabkan yang ini ibu mendapatkan yang ini 1/6. Wa huwa ayasudus lil jadda. Jadi yang golongan ini yang ketiga adalah bagi nenek. Kalau sekiranya tidak ada ibu, yakni seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan ini seorang ini nenek, dan ibunya tidak ada. Sebab kalau ibunya ada, maka nenek dimahjub. Mahjub kita mengatakan yakni
dia tidak ini mewarisi. Dan begitu juga kalau sekiranya lil jaddataini wassalas, satu orang ini dia meninggalkan ini dua ni ataupun tiga ni ini misalan mereka kongsi ini 1/6. Wali bintil ibn. Jadi yang keempat, yang pertama tadi kita membicarakan yang mendapatkan 1/6, pertama sekali ada al-um, betul ke tidak? Yani ibu. Yang kedua adalah nenek. Yang kedua yang ini adalah yang ini nenek. Selepas itu yang ini kita ada bintil ibn. Yang ketiga adalah bintil ibn. Bintil ibn adalah anak perempuan yang ini kepada anak lelaki. Yang ini cucu perempuan daripada anak lelaki. Tetapi ada syarat yang di sini. Seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki ma'a bintil sulbi. Yang ini sekarang ini kita ada anak perempuan dan kita ada cucu perempuan. Seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan, tapi dengan syarat daripada anak lelaki. Anak perempuan yang ini mendapatkan separuh, maka cucu perempuan ini akan mendapatkan 1/6 takmilatan lissulusain, yakni supaya ini mereka menyempurnakan 2/3. Jadi anak perempuan yang ini mendapat separuh, cucu perempuan yang ini mendapatkan 1/6. Maka apabila dikongsikan, jumlahnya adalah mereka kongsi 2/3. Maka 1/6 yang ini diberikan yang ini kepada cucu perempuan. Itu sebab ini penulis ini mengatakan wali bintil ibn ma'a bintis sulbi litakmilatis sulusaini. Selepas itu ini dia mengatakan wahwa as-sudus lil ukhti minal ab. Yani yang seterusnya adalah kakak yang ini sebab apa? Kita ada kakak ini sebab apa? Ma'al ukhti minal abi wal Seorang ini meninggal dunia meninggalkan kakak sebapa dan kakak kandung. Dia meninggalkan kakak yang ini sebapa dan kakak yang ini kandung. Jadi sekarang kita mengatakan kakak yang kandung ini dia mendapatkan separuh, maka kakak sebapa ini dia mendapatkan 1/6. Yani dia mendapatkan 1/6. Selepas itu ini dia mengatakan wahwa aisudus fardul abi ma'al walad. Yang seterusnya kalau sekiranya seorang ini dia meninggal dunia, dia meninggalkan anak dan bapa. Maka anak, kalau sekiranya anak lelaki, dia akan menjadi asabah. Kalau sekiranya anak perempuan, maka dia akan mewarisi separuh. Kalau dia lebih daripada 1, dia akan mewarisi 2/3. Maka bapanya akan mendapat ini 1/6. Bapanya akan mendapat 1/6. Kenapa ini 1/6? Sebab ini ada anak. Dan selepas kalau sekiranya tidak ada anak lelaki, maka dia mendapatkan 1/6. Kalau sekiranya ada anak perempuan, dan juga yang ini dia menjadi asabah. Dia menjadi asabah sebab dia adalah asabah bin nafs. Bapa ini asabah bin nafs. Seperti mana kita membicarakan sebelum ini. Jadi sekali lagi ini kita lihat ini di sini ya. Saya harap tadi kita dapat faham ya berkenaan dengan kakak sebapa. Yang ini penulis ini mengatakan kakak sebapa bersama kakak kandung. Yang ini minal abi wal Ini maksudkan di sini adalah kakak kandung, kakak seibu dan sebapa. Jadi kakak sebapa ini dia mendapatkan 1/6 litakmilatis sulusain. Sebab separuh ini siapa dapat separuh? Kakak yang ini kandung dapat separuh. Sebab kakak kandung ini lebih kuat ini kepada si mati. Dia adalah kakak kandungnya, maka dia mendapat mewarisi yang ini separuh. Maka 1/6 ini diberikan ini kepada kakak yang ini sebapa. Sama seperti mana tadi kita mengatakan seorang ini meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak perempuan mendapatkan separuh, cucu perempuan mendapatkan 1/6. Selepas itu ini beliau mengatakan fardul abi ma'al walad aw waladil ibn. 1/6 diberikan kepada bapa kalau sekiranya si mati ada anak ataupun dia ada cucu daripada anak lelaki. Maka bapa ini akan mendapatkan 1/6. Wa yadkhulu fi kalamin musannif ma la khallafa al-mayyit bintan wa aban. Nah, sekarang ini kita lihat kepada misal ini. Penulis ini di sini ini Al-Imam Ibn Qasim ya, apabila dia mensyarahkan ini kitab ini Abu Syuja', maka dia mengatakan misalnya adalah seorang meninggal dunia dan dia meninggalkan bintan wa aban.
dia meninggal, yakni seorang anak perempuan dan seorang bapa. Falil binti anis. Jadi sekarang bahagian ini anak perempuan ini berapa? Separuh. Betul ke tidak? Sebab dia seorang diri. Dia seorang diri. Bapanya dapat berapa? Maka ini dia mengatakan walil abi as-sudusu fardan wal baqi ta'siban. Di sini kita kena faham ini. Bapa ini dia mewarisi dengan dua cara. Pertama sekali sebagai ashabul furud, ini dia mewarisi 1/6. Kenapa 1/6? Sebab ini si mati ada anak perempuan. Dan disebabkan anak perempuan ini bukan asabah, maka siapa yang menjadi asabah sekarang, dia tidak ada anak lelaki. Si mati tidak ada anak lelaki. Maka yang menjadi asabah adalah bapanya, sebab bapanya wujud. Maka bapanya diberikan 1/6, selepas itu yang baki juga diberikan kepada bapa. Jadi dia mewarisi dengan dua cara. Dia mewarisi dengan bahagiannya 1/6, dan dia mewarisi dengan asabah. Yang baki diberikan ini kepada baki diberikan kepada bapa. Ini penulis ini mengatakan wal baqi ta'siban. yakni si bapa mewarisi yang baki melalui asabah. Selepas itu dia mengatakan wa fardul jaddi al-warisi 'inda 'adabil ab. Sekarang seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan datuk pula, tidak ada bapa. Kalau sekiranya dalam masalah kita ada datuk dan bapa, datuk tidak mendapat apa-apa sebab dia dimahjubkan ni oleh bapa, sebab dia sampai kepada si mati melalui bapa. Maka siapa saja yang sampai ini kepada si mati melalui seseorang, maka orang itu akan menghijabkannya. Orang itu akan menghijabkannya. Ini kaedah dalam ilmu faraid. Jadi sekarang kita ada bapa dan bapa kepada bapa. Seorang ini meninggal dunia, meninggalkan bapa dan bapa kepada bapa. Maka yang mewarisinya adalah bapanya. Bagaimana dengan bapa kepada bapanya? Bapa kepada bapanya tidak mewarisi sebab dihijabkan ini oleh bapa yang lebih dekat ini kepada si mati. Itu sebab penulis ini mengatakan inda adamil ab faqad yufradu lil jaddi sudus, yakni datuk ini mendapat yakni 1/6. Datuk ini mendapat 1/6 ma'al ikhwah. Kalau sekiranya si mati ada adik-beradik lelaki, dia meninggalkan bapa dan adik-beradik lelaki. Kama law kana ma'ahu dhu fardin wa kana sudusul mal khairan lahu minal muqasamah. Ini kita ada perbezaan ini ulama ini berkenaan dengan satu orang ini meninggal dunia, meninggalkan adik-beradik dan datuk. Meninggalkan yakni adik-beradik ini dan datuk. Jadi bagaimana ini kita nak membagikan yakni bahagian ini mereka? Salah satu daripada caranya adalah kita menganggap datuk sebagai salah satu daripada adik-beradik. Kita menganggap ini datuk itu kita mengatakan salah seorang ini daripada adik-beradik. Jadi kita lihat di sini dia mengatakan wa min sulusil baqi. Yakni kalau sekiranya kalau sekiranya menganggap ini datuk itu sebagai salah seorang daripada adik-beradik, maka mereka yang ini mewarisi, yang ini misalan dia akan mendapatkan yang ini dia akan mendapatkan yang ini satu yang ini 1/6. Kalau itu lebih baik ini baginya, kalau bahagian itu lebih baginya. Dan juga yakni wa min sulusil baqi ka bintaini wa jaddin wa salati ikhwah. Ataupun yang ini dia mendapatkan yang ini 1/3 ini daripada yang 1/3 ini daripada yang baki. Seperti apa? Seperti kita ada misal yang penulis ini mengatakan misal yang di sini. Seorang ini meninggal dunia, dia meninggal yang ini 2 anak perempuan dan selepas itu datuk dan 3 adik-beradik. Maka 2 anak perempuan ini mendapat ini 2/3. Selepas itu yang ini kita ada datuk dan 3 adik-beradik. Maka yang ini mereka akan kongsi yang ini yang baki. Maka 1/6 ini akan diberikan yang ini kepada 1/6 ini akan diberikan yang ini kepada yang ini datuknya. Wa huwa sudus fardul wahidi min waladil zakaran kana au unsa. Begitu juga yang ini 1/6 dia diberikan yang ini kepada anak daripada anak yang ini seibu. Anak yang ini seibu. Sama ada ini mereka lelaki ataupun yang ini perempuan. Misalan satu orang ini meninggal dunia, dia meninggalkan misalan adik seibu ataupun kakak seibu ataupun abang seibu, maka dia dapat, kalau ada satu orang dia dapat 1/6. Dia dapat ini 1/6. Kalau dia ramai dapat 1/3 seperti mana yang kita mengatakan. Jadi sekarang kita telah habis ini membicarakan yang ini 1/6. Kita telah habis ini membicarakan yang ini 1/6. Jadi semua sekali kita ada berapa? Kita ada 7 yang ini golongan.
Kita ada 7 golongan ini yang disebutkan oleh penulis. Selepas itu penulis ini membicarakan tentang apa yang biasa kalau kita baca faraid yang dikenali sebagai hijab, ataupun kita mengatakan mahjub. Kalau sekiranya ada sebahagian ahli waris wujud, sebahagian yang lain dimahjubkan. Jadi dia memberikan misal dan beberapa prinsip di sini. Jadi kita lihat pertama sekali dia mengatakan wa tasqutul jaddatu sawa'un karubna au ba'udna bil Yang pertama sekali, kalau sekiranya dalam masalah kita ada nenek, sama ada dekat kepada si mati ataupun jauh daripada si mati. Ini misalan kita ada ibu kepada ibu, misalan ini dekat kepada si mati. Lepas itu kita ada ibu kepada ibu, misalan. Maka ini adalah nenek yang jauh. Tapi kalau sekiranya dalam masalah ada ibu, maka semua nenek ini semua dimahjubkan. Ini yang penulis ini mengatakan. Disebabkan ada ibu. Watasqutul ajdadu bil ab. Sama juga kalau sekiranya kita ada datuk misalan, tapi dalam masalah kita ada bapa, maka bapa memahjubkan datuk. Wa yasqutu waladul yakni adik-beradik seibu dimahjubkan. Ai lil akhi lil ma'a wujudi arba'ah. Kalau sekiranya ada 4 golongan wujud. Ini kita penulis ini membicarakan tentang adik-beradik seibu. Kalau sekiranya ada 4 orang wujud. Yang pertama sekali al-walad. Kalau sekiranya si mati ada anak, sama zakaran kana wa unsa, sama ada dia anak lelaki ataupun dia ada anak perempuan. Jadi seorang meninggal dunia dan dia meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, selepas itu adik-beradik seibu, maka adik-beradik seibu dimahjubkan oleh anaknya. Selepas itu dia mengatakan ma'awaladil ibn kadzalik. Yang kedua adalah cucu daripada anak lelaki, sama ada lelaki ataupun perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan cucu perempuan ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, maka adik-beradik seibu tidak mendapatkan apa-apa. Au ma'al ab, ataupun dalam masalah ada bapa, dimahjubkan mereka. Wal jad wa in ala. Dan begitu juga kalau sekiranya ada datuk. Ini adalah berkenaan dengan adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Tadi kita membicarakan sebelum ini bukan daripada seibu, adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebab. Selepas itu penulis ini mengatakan wa yasqutul al-akhu lil abi wal Ini adalah adik-beradik kandung. Yakni mereka juga boleh dimahjubkan. Siapakah yang memahjubkan mereka? Dia mengatakan ma'asalasa. Yakni 3 golongan boleh memahjubkan mereka. Pertama sekali, kalau sekiranya seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan anak lelaki dan adik-beradik kandung misalnya, maka adik-beradik kandung ini dimahjubkan. Sama juga kalau dia meninggalkan ibn, ini cucu ataupun cicit lelaki, maka dimahjubkan. Dan begitu juga kalau sekiranya dalam masalah ada bapa. Kalau sekiranya dalam masalah ini ada bapa, maka adik-beradik ini tidak mendapat apa-apa. Wa yasqutu waladul ab. Dan adik-beradik sebapa dimahjubkan, disebabkan ada 4 orang. Bihaula'i salasa, yang tadi yang kita membicarakan, ibn dan juga ab, anak lelaki, cucu lelaki dan bapa. Ai al-ibn wal ibn wal ab. Selepas itu kita tambah yang keempat adalah wabil akhi li abi wal satu orang dia meninggalkan misalan adik-beradik kandung. Dia meninggalkan adik-beradik adik-beradik sebab apa? Sekarang kita misalan kita dalam masalah kita ada anak lelaki ataupun kita ada cucu, kita ada cucu lelaki. Maka mereka akan dimahjubkan. Kalau sekiranya dalam masalah kita ada anak lelaki ataupun cucu ataupun cucu lelaki. Ini adalah anak kepada anak sebab apa? Taib. Selepas itu penulis mengatakan wa arba'atun yu'assibuna akhawatihin. Ini adalah berkenaan dengan asabah bidaran, dan insyaallah kita akan balik kepada sini. Apa yang saya nak lakukan sekarang ini adalah saya nak tunjukkan carta ini. Kita kembali kepada carta insyaallah. Jadi lagi clear insyaallah.
Kita kembali kepada carta ini. Jadi kita lihat yang di sini. Ini cara yang ini cara agak mudah sedikit ini untuk kita lihat ya. Jadi di sini apa yang disebutkan di sini, kita ada misalnya kita ada zauj. Ini adalah suami. Lepas itu kita ada isteri. Lepas itu al-banat, ini al-banat anak perempuan. Selepas itu banatul ibn, cucu perempuan. Yani ibu. Dan kita ada al-ab. Selepas itu ini di bawah kita ada adik-beradik perempuan sekandung. Jadi saya hanya memberikan misal ya. Kita pun ini masa suntuk. Ini berkenaan dengan suami. Kita lihat suami, dia mengatakan inda adamil far'il waris. Kalau suami tidak ada anak, dia mewarisi. Kalau isteri yang meninggal dunia ini misalnya ini tidak ada anak, maka dia mewarisi ini separuh. Kalau ada anak, maka dia mewarisi 1/4. Isteri pula kalau ada anak, dia kalau tidak ada anak 1/4, dia mendapat 1/4. Ada anak 1/8. Jadi dia buat ini carta ini seperti ini. Lepas itu kalau kita lihat ini anak perempuan misalnya al-banat, kalau sekiranya tidak ada mu'asib, ini mu'asib adalah adik-beradik lelaki ini misalnya. Maka kalau ada mu'asib, ada asabah, maka ini asabah bil ghair. Yani dia akan kongsi bersama adik-beradik lelakinya. Kalau sekiranya tidak ada, kalau dia seorang diri, dia dapat 1/4. Kalau dia lebih, maka dia dapat 2/3. Kongsi ini 2/3. Selepas itu kita lihat al-ab ini di sini bapa. Kalau sekiranya tidak ada anak, maka dia mendapat si mati tidak ada anak, tidak meninggalkan anak, maka dia mendapat yang baki. Ini adalah asabah bin nafs. Kalau sekiranya ada anak, kalau anak lelaki dia dapat 1/6. Dia tidak menjadi asabah. Sebab yang jadi asabah adalah anak lelaki. Tapi kalau anak yang ada adalah anak perempuan ini misalnya, anak perempuan yang diwujud, maka dia akan dapat 1/6 dan juga baki dia akan mendapat asabah. Ini seperti mana tadi kita mengatakan tadi. Baik. Sekarang kita pergi kepada ibu. Ibu yang ini kalau sekiranya tidak ada anak ataupun cucu dan tidak ada adik-beradik si mati, maka dia mewarisi berapa? 1/3. Ini seperti mana tadi kita mengatakan. Kalau sekiranya ada anak ataupun ada anak lelaki ataupun anak perempuan, ataupun ini si mati ini ada adik-beradik lelaki, adik-beradik, maka dia akan mewarisi 1/6. Dan kalau sekiranya masalah Umayyah ini masalah Umayyah ini, yakni si ibu ini mendapat 1/3 yang baki. Dia mendapat ini 1/3 yang baki. Ini adalah daripada satu perkara yang berlaku ya pada zaman ini Sayyidina Umar Al-Khattab, yakni ada seorang wanita ini meninggal dunia, dia meninggalkan suami, ibu dan bapa. Jadi sepatutnya yakni ibu yang mendapatkan 1/3. Ibu mendapatkan 1/3. Tetapi dalam keadaan ini seperti ini, maka ibu yang mendapatkan 1/3 yang baki. Jadi 1/4 ini diberikan kepada isteri, yakni suami yang mendapat ini separuh, dan selepas itu ibu mendapatkan 1/3 daripada yang baki, dan yang baki diberikan kepada bapa. Ini adalah daripada masalah yang para sahabat Nabi SAW ini melakukan isyihad, maka dikenali ini sebagai masalah Umayyah. Sekarang ini kita lihat kepada al-akhawat asy-syaqiqat, adik-beradik perempuan yang sekandung. Jadi kalau yang pertama sekali kita lihat ini di sini, inda adami wujudil far'in waris. Kalau sekiranya si mati yang tidak meninggalkan anak, dan juga yang tidak ada ibu ataupun bapa yang bagi si mati. Kalau sekiranya tidak ada mu'asib baginya, kalau sekiranya tidak ada mu'asib baginya, kalau ada mu'asib, maka dia asabah bil ghair. Ini sebagai misal, kalau sekiranya
seorang kakak kandung ataupun ramai misalan, si mati yang ini meninggal dunia meninggalkan kakak kandung dan abang kandung yang ini misalan, maka ini asabah. Kalau sekiranya mereka sahaja yang ini yang tinggal, maka yang lelaki mendapatkan 2 bahagian, perempuan mendapatkan satu bahagian. Kalau sekiranya tidak ada mu'asib, kalau dia seorang diri, kakak kandung seorang diri dapat separuh seperti mana kita mengatakan tadi. Dan kalau sekiranya lebih daripada 1, maka dia mendapatkan 2/3. Ini adalah bahagian yang pertama. Kalau sekiranya ada apa kita mengatakan bapa yang ini misalan, ada bapa, seorang yang ini meninggal dunia meninggalkan kakak kandung yang ini dan bapa, maka dia dimahjubkan ini oleh bapa. Kalau sekiranya ada anak ini misalan, seorang yang ini meninggal dunia meninggalkan anak dan kakak kandung, kita kena lihat, kalau sekiranya anak itu anak lelaki, maka dia dimahjubkan. Tapi kalau sekiranya anak perempuan misalan, seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan dan kakak kandung. Jadi di sini kalau sekiranya ada mu'asib ini baginya, yakni maksudnya ada kakak kandung dan abang kandung, maka ni asabah bil ghaib. Kalau sekiranya tidak ada mu'asib, maka dia akan menjadi asabah, dia mengambil yang baki. Separuh yang ini diberikan misalan yakni kepada anak perempuan, dan yang baki akan diberikan yakni kepada kakak kandung. Inilah asabah yakni ma'al ghair. Akhir sekali kita lihat ini kepada banatul ibn. Banatul ibn, bahagian yang pertama, inda adamil far'in waris al-a'la mutlaqan. Kalau sekiranya yakni dia tidak ada, seorang meninggal dunia yakni tidak meninggalkan yakni anak. Kalau sekiranya yakni tidak ada anak, maka ada anak cucu perempuan misalan. Kalau sekiranya ada mu'asib, maka dia asabah bil ghair, yakni misalan ada cucu perempuan dan cucu lelaki, maka dia akan kongsi. Yang lelaki mendapatkan 2 bahagian, perempuan mendapatkan 1 bahagian. Kalau sekiranya tidak ada mu'asib, kalau dia seorang diri, maka dia akan dapat separuh. Kalau dia lebih daripada 1, dia akan kongsi, yakni 2/3. Tapi kalau sekiranya ada yakni anak yang atas, yakni misalan, yakni seorang yang ini meninggal dunia meninggalkan anak lelaki misalan, ini adalah kita mengatakan ada anak yang atas ni sebab dia cucu. Jadi seorang kalau meninggalkan anak lelaki, maka dia dimahjub, dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau anak perempuan, maka kita kena lihat, kalau sekiranya ada mu'asib, yang misalnya ada cucu perempuan dan cucu lelaki, maka ini asabah bil ghair, mereka kongsi ini yang baki. Tapi kalau sekiranya tidak ada mu'asib, kita kena lihat, kalau sekiranya anak perempuan itu yang tinggal itu dia seorang diri, maka dia akan mendapatkan 1/6, yakni cucu perempuan akan mendapatkan 1/6 takmilatan lisulusain, seperti mana disebutkan di sini. Tapi kalau sekiranya lebih daripada 1 yakni anak perempuan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, sebab yakni 2/3 itu sudah yakni 2/3 yakni sudah yakni dikongsi. Jadi ala kulli hal ini adalah khulasah yakni bagi yakni carta ini. Mudah-mudahan ini saya harapkan insya-Allah dia memberikan apa kita mengatakan kemudahan ini insya-Allah. Baik, ini sekarang ini kita kembali ini kepada kitab dan kita teruskan. Mungkin ini kita ambil sedikit masa kita kalau kita boleh habiskan ya. Sekarang ini penulis ini dia membicarakan ini tentang asabah bil ghair. Siapakah yang boleh menjadi asabah bil ghair? Yakni dia mengatakan al-inas. Ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi dia memberikan misal al-ibn wa ibn wal akh minal abi wal wal akh ini minal ab. Ini misalnya ini seorang meninggalkan yakni anak lelaki dan anak-anak perempuan, maka ni asabah. Ataupun dia meninggalkan cucu lelaki, maka ada cucu lelaki dan ada cucu perempuan, maka mereka asabah. Wal akh minal abi wal yakni dia ada anak adik-beradik lelaki misalan dan ada adik-beradik perempuan, maka mereka asabah. Ataupun wal akh minal ab, ada adik lelaki dan ada adik perempuan, maka mereka asabah. Wa ammal akhu minal tapi kalau sekiranya adik ataupun abang lelaki seibu, maka dia tidak ada asabah yang ini bersama adik-beradik perempuan yang seibu.
Adik perempuan si ibu. Jadi mereka kongsi yang ini 1/3 seperti mana kita mengatakan. Mereka kongsi yang ini 1/3. Maka tidak ada asabah di antara adik-beradik yang ini seibu. Wa arba'atun yarisuna duna akhawatihim, dan 4 yang mewarisi dan adik-beradik perempuan mereka tidak mendapati apa-apa. Wahum, pertama sekali al-a'mam, pak cik sebelah bapa. Yang ni misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan pak cik sebelah bapa, tapi pak cik sebelah bapa ini ada adik perempuan di sana. Adakah adik perempuan dengan pak cik sebelah bapa ini asabah? Tidak. Pak cik sebelah bapa saja asabah. Yang ni dia mewarisi, tetapi adik perempuan yang ini tidak mewarisi. Wa banul a'mam, anak-anak lelaki daripada pak cik sebelah bapa. Yang ni mereka tidak ada asabah ini dengan adik-beradik perempuan mereka. Wa banul akh, dan anak ini kepada adik-beradik lelaki, dia tidak ada asabah ini dengan adik-beradik perempuan mereka. Wa asabatul maula al-mu'tiq, yakni mu'tiq ini yang membebaskan seorang hamba dan selepas itu mewarisinya, maka dia tidak apa kita mengatakan kongsi dengan adik-beradiknya. Wa inna man faradu an akhawatihim li'annahum asabatun warisuna wa akhawatuhum min zawil arham. Sebabnya penulis ini mengatakan sebabnya mereka adalah asabah, akan tetapi adik-beradik mereka bukan daripada ahli waris, tapi mereka adalah daripada zawil arham yang tidak mewarisi. Itu sebab mereka tidak kongsi bersama adik-beradik lelaki mereka dengan asabah. Maka dengan itu kita telah habis ini bab ini faraid. InsyaAllah ta'ala pada minggu yang akan datang kita akan masuk membicarakan kepada wasiat ini insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.